Assalamualaikum. Hi. So welcome back. So for this video kita nak buat discussion on soalan trial. So this is soalan trial Selangor set 2. So as you can see, this is their front page lah. So boleh dapatkan this soalan dekat online sajalah. So I just download it. So let's go to soalan yang first. This is paper 1. Okay, so you guys can stop and screenshot this soalan. So soalan ni adalah soalan tajuk apa? This is soalan chapter 5. Soalan chapter 5 tingkatan 5 lah. Okay. So jadi kebarangkalian, tajuk kebarangkalian ini adalah bahagian subtopik binomial. So kita baca dulu soalan. Dia kata kat sini X ialah satu pemboleh ubah rawat diskrit dengan keadaan X binomial yang ini diberi bahawa sisihan piawai ialah 4/3 dan dibagi tahu juga kat sini P lebih besar pada Q. Cari nilai P lebih kecil daripada Q. So now apa yang kita nak kena tahu sebelum kita jawab. So untuk binomial ada benda penting yang awak kena tahu dekat sini is dia punya maksud dekat sini apa, and then 3 main part yang awak kena tahu, which is kat sini kita kena tahu mean, kita kena tahu variance dan juga standard deviation. Okay, untuk binomial, so formula, dia punya penulisan untuk mean adalah mu, and then dia punya formula adalah NP. So dia punya variance adalah simbol macam ni, ada kuasa 2, and then dia punya formula adalah NPQ, and then standard deviation adalah bawakan saja square tu pergi ke sebelah sini. Square ni bawa je ke sebelah sini. So dia akan jadi tanda yang ni saja. So punca kuasa NPQ lah. Alright, ini yang paling basic yang awak kena tahu. And then one more thing, apa maksud dekat sini? So maksud dekat sini adalah kita ada NP. So here N ni adalah sample set lah, sample, and then P ni adalah yang success atau fail tu. Alright, so now soalan dah bagi dekat sini is X binomial 8P. Dia nak kita cari berapa success yang dekat sini, and then dia bagi tahu kat sini syarat dia P lebih kecil daripada Q, and then dia bagi tahu juga sisihan piawai adalah 4/3. So now relatekan saja apa yang kita boleh dapat daripada sini. So now kita tahu yang sisihan piawai, which is standard deviation, adalah 4/3. Okay, so 4/3. So jadi apa formula untuk sisihan piawai, which is yang ni lah. Alright, so kita tulis je balik. Punca kuasa NPQ sama dengan 4/3. So now Q tu kita nak dapat daripada mana? You have to know yang Q ni adalah hasil, dia datangnya formula macam ni untuk probability. P plus Q sama dengan 1. Kebarangkalian sukses ataupun fail adalah 1 bila ditambahkan dia. So maknanya P itu akan sama dengan 1 tolak Q, and Q tu akan jadi 1 tolak P lah, the other way around. So kan kita nak cari nilai P, so kita tak naklah ada huruf Q dekat sini. So kita boleh substitute kan, bagi ada P saja. So now kita ada kat sini punca kuasa NP. Q tu adalah 1 tolak P lah, sama dengan 4/3. Alright, so jadi dekat sini, so apa yang kita dah tahu dekat sini adalah 8 ni adalah N. So gantikan balik dalam formula kita dekat sini lah, 8 tu. So alright, pindahkan punca kuasa tu ke sebelah kanan. So kita akan dapat dekat sini 8P 1 tolak P sama dengan 4/3 kuasa 2. So now kita selesaikan lah. 8P tolak 8P kuasa 2 sama dengan, yang ni kena hati-hati lah, jangan careless. So dia akan jadi 4 kuasa 2/3 kuasa 2. So dia akan jadi dekat sini 16/9. Okay, so now kita dah nampak ini adalah kuadratik. So kita akan jadi kat sini 0 sama dengan 8P kuasa 2 tolak 8P tambah 16/9. So this one you have to know how to tekan calculator lah. So tekan calculator, jawapan awak akan dapat dekat sini
P sama dengan 2/3 and P sama dengan 1/3. So tulis balik 3P tolak 2 and then 3P tolak 1 sama dengan kosong. Ini adalah basic Please tahu cara nak buat yang ni untuk kuadratik. Ni dalam MacMod pun dah ada, which is lepas dekat sini lah. Ni MacMod je. Okay, so now jawapan kita belum habis lagi. Dia dah bagi tahu dekat sini P mestilah kecil daripada Q. So now macam mana kita nak dapat nilai Q supaya kita tahu yang P kita tu lebih besar atau lebih kecil? So now kita gantikan ni. Kita cari nilai P lah, which is kita ambil salah satu. Let's say kita ambil test. Kita test kat sini P sama dengan 2/3. So kalau P tu sama dengan 2/3, so Q tu kita boleh carilah, which is 1 tolak P, which is 1 tolak 2/3. Q tu akan dapat 1/3. So now, betul ke 2/3 tu lebih kecil daripada 1/3? Dia nakkan P lebih kecil daripada Q. So sebenarnya dekat sini 2/3 tu lagi besar daripada 1/3. Jadi oleh itu therefore ini adalah salah lah. Therefore P tu adalah 1/3. Barulah awak akan dapat Q tu 2/3. Masukkan baliklah dalam formula kat situ. So nanti barulah betul yang Q tu P tu lagi kecil daripada Q. So inilah jawapan dia. Alright, let's move to next question. Okay, so this is for soalan nombor 2. So soalan nombor 2 ni adalah soalan linear law. So untuk linear law, ini adalah chapter untuk form 4 chapter 6. So ini adalah form 4 chapter 6 form 4. So linear law lah. Okay, so kalau linear law, apa yang awak kena tahu kat sini yang penting, dia graf Y dia apa, paksi Y dia apa, paksi X dia apa. Kena tengok betul-betul lah. And then dia ada bagi koordinat dekat sini. So for my type of cara jawab saya lebih suka kalau apa benda info yang awak boleh keluarkan, awak keluarkan. Which is apa maksud saya, macam kalau awak tengok dekat graf ni, awak baca dulu koordinat apa yang awak boleh tahu. So koordinat dekat sini kita boleh tahu dah kan, which is dekat sini is -2, kosong. So sebab dia kan atas paksi X kan, so Y tu akan jadi kosong lah. Okay, so sama saja chapter ni. Kalau awak tengok dia dengan chapter persamaan garis lurus, awak kena tahu dia punya persamaan lah, which is Y equals to MX plus C. So now apa benda yang awak boleh tahu dekat sini dulu? First is awak boleh cari dia punya kecerunan. So kecerunan dia adalah kat sini lah. Macam mana kita nak cari kecerunan? So kecerunan formula dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 diperkan dengan X2 tolak X1. So Y1 X1 ni bermaksud satu koordinat. Y2 dengan X2 ni adalah satu koordinat. So kalau kita nak cari kecerunan, kita kena tahu dua koordinat. So koordinat pertama, koordinat kedua. So bolehlah kita cari kecerunan. So M dekat sini akan sama dengan, tak kisah mana-mana pun yang jadi Y1, Y2, so dia akan dapat jawapan yang sama. Jadi dekat sini saya ambil yang atas ni sebagai yang satu lah, which is yang ni sebagai X1, Y1. So now kita akan dapat dekat sini kosong, Y2 tu kat sini. So sini X1, Y1, X2, Y2. Alright. So jadi dekat sini kosong ditolakkan dengan 9, and then -2 ditolakkan dengan 4. So M dia akan sama dengan -9 perkan dengan -6. So M kita adalah 3/2. So selesai dah dekat situ. Maknanya dekat sini bila awak tulis balik persamaan garis lurus tu, awak akan dapat macam ni. Y sama dengan 3/2 X tambahkan dengan C. So now dalam AppMath dia ada satu lagi formula yang awak boleh buat untuk awak dapatkan terus persamaan. Awak punya persamaan garis lurus tu. So dia dinamakan yang inilah, Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Yang ni paling common yang semua orang guna. So now dekat formula ni sendiri kita boleh tahu yang kita cuma perlu ada satu titik dan kecerunan saja untuk kita dapatkan formula. Yang ni saya tunjukkan dia just dalam persamaan garis lurus lah. Sebab awak mesti confuse yang kenapa sini log tapi kat sini X dengan Y saja. Okay, tak apa, kita buat dulu, nanti baru saya tunjukkan dekat awak apa maksud dia.
So now let's say saya assume saya ambil titik yang ni sebab nampak senang. Tapi nanti saya akan tunjukkan kalau saya ambil titik ni dapat sama ke tak. So saya buat kat sini y tolakkan dengan y1 dia adalah kosong, sama dengan m adalah 3/2 x tolak dengan x1. So kat sini kita akan dapat y sama dengan 3/2 x. So tambah 3/2 didarabkan dengan 2. So y akan sama dengan 3/2 x tambahkan dengan 3. So now awak tengok balik dekat awak punya graf. Y awak apa sebenarnya? Y awak adalah yang ni. Ini awak punya y. Ini awak punya x. So gantikanlah balik dekat tempat-tempat dia. Maknanya dekat sini awak akan dapat y dia adalah log 2y sama dengan 3/2. X dia adalah log 2x ditambahkan dengan 3. So inilah persamaan garis lurus awak untuk yang dah diliniakan lah. So yang ni. Ini persamaan garis lurus awak. Tapi soalan dia minta apa sebenarnya? Soalan dia minta express y in terms of x. Dia tanya dekat sini y sama dengan apa. So dia nak hilangkan yang log-log tu. Dia nak bagi nampak yang y sama dengan apa. So now tadi saya ada cakap saya nak guna titik yang lagi satu, which is yang ni, untuk dapat tak persamaan yang sama. So kita buat balik kat sini. Y tolakkan dengan 9 sama dengan 3/2 x tolakkan dengan 4. So y tolak 9 sama dengan 3/2 x tolakkan dengan 6. Y sama dengan 3/2 x tolak 6 tambah 9. Y sama dengan 3/2 x tambah 3. Kan sama. Ni dengan ni sama. So meaning that dia akan sama jugalah. Okay, dia punya last equation tu. Alright, so now macam mana kita nak selesaikan untuk ikut soalan ni. So untuk yang log dekat sini kita tak perlu takut, which is kita kena just samakan dia punya base kat sini. Sini ada log 2, sini ada log 2. So kat mana kita boleh buat? Kita kena tambahkan log 2 dekat sini supaya kita hujung-hujung kita boleh comparekan dia. Which is maksud saya adalah, so log 2 y 3/2 log 2 x ditambahkan dengan 3. So ini adalah datangnya darab dengan 1. 3 darab 1. Sebab ini dalam log awak kena ada idea ni. Kena buat 3 darab dengan 1. So log apa yang sama dengan 1? So basically dalam algebra kita boleh anggap dia sebagai log A ni sama dengan 1. Apa-apa nombor atau apa-apa huruf dekat sini kalau dia sama, dia akan sama dengan 1. Meaning to say, sebab kita nak bagi dia sama saja dekat sini dan sini, so kita buat dah log 2. So 3 didarabkan dengan log 2. Like that. Alright, so now awak dah nampak dekat sini ini ada log 2. Sini pun ada log 2. Alright, so things getting smooth. So dekat sini apa yang awak kena proceed adalah, so kalau log yang mana dekat depan, awak boleh naikkan dia ke atas. Ini dia kat depan kan, naikkan dia ke atas. So log 2y sama dengan log 2x 3/2 ditambahkan dengan log 2 kuasa 3. So yang mana boleh selesaikan, cuba selesaikan. So jadi dekat sini kita dapat log 2y sama dengan log 2x 3/2 ditambahkan dengan log 2 kuasa log 28. So dekat sini satu lagi hukum yang penting awak kena tahu, which is ini tambah. Tambah kat sini bermaksud dia adalah darab. So apa yang didarabkan? Ini didarabkan dengan ini. So sebab dia base sama baru awak boleh buat benda ni tau. Kalau base tak sama awak tak boleh buat. Maknanya dekat sini dia akan jadi log 2 8x 3/2. Itu maksud dia. Okay, so now we are almost there. So jadi apa yang kita nak kena buat sekarang ni? So awak nampak dekat sini ini kan sama dengan ini. So cancel out kan dia orang. So our last answer should be y sama dengan 8x 3/2. Sebab kita dah ini sama dengan ini, so kita cancel out lah. So tinggal saja yang ini, kita nak bandingkan dia. So
kita dah menjawab soalan lah sebenarnya. Dia nak express y in terms of x. So maksudnya dia nak y sama dengan apa x. So this is your final answer. Alright, so jom kita tengok soalan nombor 3. So soalan nombor 3 ni dia bagi tahu segelung dawai dengan panjang P dipotong kepada 32 bahagian dengan keadaan panjang bahagian-bahagian itu membentuk satu janjang aritmetik. So kita tahulah ini adalah topik janjang. Topik janjang ni adalah chapter 5 form 4. Alright, so dia bagi tahu kat sini dawai dengan panjang P. So ini adalah total dia lah. Ini adalah total. So dipotong kepada 32 bahagian. So maksudnya ini ada N dia lah. Dia punya, ini ada dawai dia. So dipotong 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian, 5 bahagian and so on. Sampailah 32 bahagian. Alright. So and then janjang aritmetik. So janjang aritmetik awak kena tahu dekat sini apa je, which is yang part paling penting dekat sini adalah awak kena tahu dia punya A dan juga dia punya D. So A ni adalah sebutan pertama, D adalah sebutan sepunya. And then formula yang kita pakai adalah untuk cari D is T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Ini adalah formula nak cari D lah. And then kita ada formula Tn. Tn ni kita nak cari sebutan, which is A tambah N minus 1 D. And then kita ada juga Sn sama dengan N over 2 2A plus N minus 1 D. Alright. So ini saja yang kita akan pakai dalam janjang aritmetik. Janjang aritmetik JA lah. Okay. So now kita baca lagi soalan. And then dia bagi tahu dekat sini diberi panjang bagi bahagian yang terpanjang. Bahagian yang terpanjang ialah 105 cm dan jumlah bagi ketiga bahagian yang terpendek ialah 45. So ada dua info barulah dekat sini. So now dia kata dekat sini bahagian yang terpanjang. Bahagian yang terpanjang tu bila dia potong-potong-potong ada satu part yang panjang. Let's say kita assume dekat sini part yang paling panjang. So panjang yang dekat bahagian ni adalah 105. So maknanya apa dekat sini? Maknanya ini adalah 105 ni adalah untuk sebahagian saja. So kalau di sebahagian maksudnya untuk yang bahagian dekat sini dia adalah 105. So bila maksud dia dekat sini, ini bermaksud dia adalah kita kena pakai Tn lah untuk sebutan. Dia sebutan ke berapa sebab kita tak tahu, dia just bagi tahu yang terpanjang je. Okay, sebutan yang kesedemikian panjang dia adalah 105. So kita kena pakai Tn lah. Alright. And then dia kata jumlah panjang bagi 3 bahagian yang terpendek ialah 45. So jumlah panjang bagi 3 bahagian yang terpendek, which is kita tak tahu bahagian yang terpendek. It could be yang awal-awal, tapi logik lah sebab dia potong lagi besar. So yang paling awal tu could be 45 cm. Yang awal-awal tiga awal yang pertama. Tapi dia tak bagi tahulah 3 bahagian terpendek tu yang terawal ke yang ketengah ke apa. Alright. Tapi kita tahu yang dia adalah 3 bahagian yang terpendek. So now go to soalan. Dia kata kat sini cari panjang bagi bahagian yang terpendek, which is yang paling pendek tu yang mana. So macam mana kita nak start kalau soalan macam ni? So first kali kita gunakan 2 info yang kita ada, which is yang terpanjang tu and then jumlah panjang bagi 3 bahagian. Alright. Okay, jom kita tengok soalan yang A. Soalan A dia kata kat sini cari panjang bagi bahagian terpendek. So now apa yang kita nak kena buat adalah kita kena kaitkan dengan apa info yang kita ada. So now bila dia kata dekat sini ini bahagian yang terpanjang. Bahagian terpanjang tu maksudnya yang paling hujung lah. So kita kan dah tahu kita punya bahagian ada, kita ada 32 bahagian. So yang paling panjang tu mesti yang paling last lah. Okay, dipotong dekat situ. So maknanya dekat sini sebutan yang last, which is sebutan ke-32 akan sama dengan 105. So kita kena pakai formula Tn lah, which is yang this one. So A tambahkan dengan N tolak 1 D sama dengan 105. So A ditambahkan dengan 32, N tu ganti dengan 32 lah, tolak 1 D sama dengan 105. And then A tambah 31 D sama dengan 105. Alright. So now benda ni masih tak membantu kita lagi, which is sebab kita tak boleh buat apa pun. So, yang kita nak cari adalah yang the shortest part. Selalunya yang shortest ni adalah yang first one lah. Alright. So it could be yang first one ataupun yang the last one.
Depend on kita punya beza sepunya tu macam mana. So now kita kaitkan dengan kita punya second hint. Second hint kat sini adalah jumlah panjang bagi 3 bahagian yang terpendek ialah 45. So kita assume yang dia adalah yang terpendek ni adalah yang awal-awal. So 3 jumlah yang pertama, 3 hasil tambah yang terpendek adalah sebutan pertama ditambahkan dengan sebutan yang kedua ditambahkan dengan sebutan yang ketiga adalah 45. Sebab kan kita tahu yang dekat sini yang paling last. Kita kata tadi paling last yang ke-32. So yang paling pendek mestilah yang first, yang starting, second and third lah, sebab dia makin bertambah. Okay. So sebutan yang pertama ni, so kalau awak masukkan dalam ni pun, sebab n dia kan 1 tolak 1 kosong, so tinggallah A sahaja. So kita dapat A, tambahkan dengan, so masukkan lagi n kat sini 2 tolak 1 dapatlah 1D. So kita akan dapat dekat sini A tambah D, and then yang ketiga kita akan dapat A tambah 2D sama dengan 45. Alright, so we are getting there. So now kita just tambahlah, ini adalah permainan algebra. A tambah dengan A tambah dengan A, kita akan dapat dekat sini 3A ditambahkan dengan D tambah dengan 2D, so dapatlah 3D. 3D sama dengan 45. Alright, so now kita boleh selesaikan kat sini. Factorize 3, tinggallah A tambah D sama dengan 45. So A tambah D sama dengan 15. Sebab 3 ni, 3 kat sini bawa jadi bahagilah 45 bahagi 3 dapatlah 15. Alright, so now benda ni nampak macam dua persamaan serentak. Okay, so this one and this one. So kalau saya suka guna cara penggantian. Okay, jadikan satu sebagai tajuk. Saya nak guna yang ni lah sebagai tajuk. Alright, so jadi saya akan dapat dekat sini, saya nak bagi D jadi tajuk. So D adalah sama dengan 15 tolak A. So ganti dalam yang first ni. So ganti dalam 1. Alright, so maknanya dekat sini kita akan dapat A tambahkan dengan 31, gantikan dekat tempat D tu dekat sini. So kita akan dapat dekat sini 15 tolak dengan A sama dengan 105. Okay, so now dekat sini selesaikan. So A tambahkan dengan 31 darab dengan 15, awak akan dapat 465, and then tolakkan dengan 31A sama dengan 105. Alright, so bila selesaikan kita akan dapat ke sini negatif 30A sama dengan 105 tolak dengan 465, awak akan dapat negatif 360. So A akan sama dengan negatif 360 bahagi dengan negatif 30, and then kat sini A akan sama dengan 12. So A ni apa? A ni adalah sebutan yang pertama. This is T1. So ini adalah yang terpendek. So maknanya dekat sini kalau kita nak menjawab soalan, the shortest part is, kat sini the shortest part is 12 cm. Okay, nampak macam tak pandai sikit kalau dia jawab macam ni. Alright, so selesailah soalan A. Alright, so soalan A dah settle. So soalan B dikata kat sini, calculate the value of P. So value of P ni apa? Kita baca balik soalan. Value P ni adalah segelon dawai dengan panjang P. Maksudnya dia suruh kita cari panjang dawai tu sebenarnya berapa. Okay, so panjang dawai tu adalah hasil ditambahkan ke semua bahagian yang kita potong tadi, which is ada berapa bahagian? Kita ada 32 bahagian. Maknanya dekat sini kita kena cari S32 sama dengan P lah. Hasil tambah ke semua bahagian akan bersamaan dengan P. Alright, so formula kita apa? Formula kita yang ni. So maknanya kita just pakai. Sebelum tu kita kena tahu dulu A kita dah dapat ke belum, D kita dah dapat ke belum. So D kita tadi kita dah dapat dekat sini, kita dah tahu dekat sini. Kita boleh pakai formula yang ni. So A kan kita dah tahu 12, maknanya dekat sini D akan sama dengan 15 tolak 12, D akan sama dengan 3. Alright, so lengkap lah. Kita dah boleh masukkan dalam formula kita. So now S32 adalah, so 32 per 2
2 darab dengan A adalah 12. Ditambahkan dengan 32 tolak 1, 31. D adalah 3. Sama dengan P. Okay. So this one awak just straight away tekan calculator je lah. So P akan sama dengan 1872. Alright. So this is how you answer lah for this question. Okay, so jom kita tengok soalan nombor 4. So soalan nombor 4 ni adalah daripada tajuk chapter 4 form 4. Okay, jom kita tengok soalan A. So soalan A ni dia minta apa? So dia cakap jadikan yang ini dalam bentuk yang macam ni dengan keadaan P dan N ialah integer. Maksudnya apa? P dengan N tu adalah nombor lah. Okay. So maksudnya boleh jadi apa-apa nombor dekat huruf P ni dan huruf N. Dia ibaratnya buatlah apa-apa pun dengan menggunakan soalan yang ini. Bagi jadi let's say contoh 1/4, 2, 3x. Macam tu lah. Janji nombor. Okay. So now macam ni kita nak start untuk soalan A ni. So first things first. Soalan kita salin dululah. Which is 8 kuasa X tolak 1 bahagi dengan 32x. So first kali bila kita tengok soalan macam ni, and then apa yang kita nak kena relate. So kita kena kaitkan apa benda. So kalau saya, pattern saya tengok soalan, saya nampak dekat sini dia 2 kuasa something. So maksudnya apa? Saya cuba fikir yang dekat nombor 8 dengan 32 ni, boleh tak saya jadikan dalam bentuk base 2. So jadi apa yang saya faham dekat sini is 8 ni saya tahu dia adalah 2 kuasa 3. And then 32 ni adalah 2 kuasa 5. And then bahagi ni tulis balik dalam bentuk matematik yang ringkas lah. Which is kalau saya akan tulis macam ni. Sama dengan 8 ni adalah 2 kuasa 3 X tolak 1 bahagi 32 ni adalah 2 kuasa 5 X. Okay. So now awak kena faham yang kuasa dengan kuasa ni dia akan jadi darab lah. Maksudnya dia akan jadi 3 darab dengan X tolak 1. And then 5 darab dengan X. So now next step kita is dia akan jadi macam ni. 2 kuasa 3X tolak 3 perkan dengan 2 kuasa 5X. So apa yang kita boleh buat kat sini? Selesaikan. So selesaikan macam mana? So tolak ni kan, bahagi ni kan dia akan jadi tolak. So yang mana kita ada sama, kita samakan lah. So kat sini kalau awak nampak confused, awak boleh asingkan macam ni. So 2 kuasa 3x didarabkan dengan 2 kuasa negatif 3 bahagi 2 kuasa 5x. So now dekat sini 3x tolak 5x. So dia akan jadi tolak 2x lah kan. 3 tolak 5 dapat negatif 2. So sebab dia ada tolak 2x, so kita bawakan dia ke bawah lah. So dia akan jadi kat sini yang tinggal atas ni hanya 2 kuasa negatif 3 perkan dengan 2 kuasa 2 kuasa 2x macam tu. Okay now. So 2 kuasa 3, 2 kuasa negatif 3. So kita boleh bawa turun dia ke bawah, which is dia akan jadi macam ni. 1 perkan dengan 2 kuasa 3 didarabkan dengan 2 kuasa 2x. Okay. Sikit je lagi kita nak habis. So 2 kuasa 3 tu kita boleh tukarkan dia bagi jadi satu nilai lah. Which is 1 per 8 2 kuasa 2x. Okay, actually kat sini kita dah selesai sebenarnya. Bila awak tengok balik dekat sini, kalau ikut balik dekat soalan, 8 ni sebenarnya P. 8 kan integer. And then 2 ni adalah N. So dekat sini kita boleh, saya boleh tulis kat sini, ini adalah P, ini adalah N. So kita dah follow lah soalan ikut bentuk ini je yang dia nak sebenarnya. Alright. So selesai untuk soalan A. Let's go to soalan B. So soalan B ni dia cakap kat sini, a cylinder has a radius of this, radius dia yang ni, dan height dia adalah H. Lepas tu dia kata volume, it is given that the volume of the cylinder is this. So cari nilai H in terms of A tambah square root B. So apa kita nak buat? Keluarkan dulu semua maklumat yang kita ada. So maklumat apa yang kita ada? Kita ada radius. Soalan B. Kita ada radius. Radius kita adalah 1 perkan dengan punca kuasa 2 tolak 1.
And then kita ada height sama dengan H. Okay, and then kita ada volume. Volume cylinder. Pi 7 tambah 5 square root 2. Okay. So, dan kat sini kita kena tahu juga yang formula volume adalah pi r square h. Ini volume cylinder lah. Okay, this is basic formula untuk volume cylinder. Alright, so now dia minta kita cari h. So, apa yang kita boleh kaitkan dekat sini? So, kita kena start dengan this part right here. Sebab kita nak cari nilai h ni. So, and then kita dah tahu r dia adalah yang ni. And then h dia adalah yang h. So, kita boleh start from here. Okay, so maknanya kita tahu yang pi r square h adalah pi 7 tambah 5 square root 2. So pi ni sebenarnya awak boleh bawa dia pergi ke sini. Kita nak hilangkan pi supaya nampak lagi senang lah. So sini kan darab. So pindah ke sini dia akan jadi bahagi pi. So potong-potong lah. So tinggallah r square h saja. So bila tinggal r square h saja, so tinggal dekat sini 7 tambah 5 square root 2. Alright. So kita substitute R dan juga H. So R kita adalah 1 per square root 2 tolak 1 kuasa 2. H sama dengan 7 tambah 5 square root 2. Okay. So now kalau jadi dalam bentuk macam ni, awak kena buat square yang atas dan square yang bawah. Okay. So 1 kuasa 2 dapat 1 perkan dengan ini tolak 1 kuasa 2. Macam tu. H sama dengan 7 tambah 5 square root 2. Okay. So now kembangkan yang bawah ni. So kita buat side note sikit lah kat tepi. Which is, kita buat macam ni. Square root 2 tolak 1 square root 2 tolak 1. Okay, bila awak kembangkan, this one boleh tekan calculator saja. So square root 2 darab dengan square root 2. So awak akan dapat 2. And then square root 2 darab negatif 1 dapat negatif square root 2. And then negatif square root 2. And then tambah 1. So dekat sini kita akan dapat 2 tambah 1 is 3. So square root 2 ni awak imagine dia sebagai macam huruf lah, which is A. So negatif A tolak A. Awak dapat negatif 2A kan. So dia akan dapat negatif 2 square root 2. And then gantikan balik dekat bawah tu. So now kita dah dapat dekat sini 1 perkan dengan 3 tolak 2 square root 2 sama dengan 7 tambah 5 square root 2. Alright. Sorry. Tertinggal pula H. So kat sini 1 ni boleh darab dengan H lah. So kat sini kita boleh tulis H terus. Alright. That's it. So kita boleh tulis H kat sini. Alright. And then this whole part kat sini boleh pindahkan dia pergi ke sini. Dia akan jadi darab lah. So ibarat ini darab dengan ini. Pindah sebab dia kan bahagi. Pindah ke sini jadi darab. So now kita dapat automatically H akan sama dengan like that. 7 tambah 5 punca kuasa 2. And then 3 tolak 2 punca kuasa 2. So kita buatlah kat sini expansion. So bila kita kembangkan dekat sini, H akan sama dengan 7 darab 3, 21. Tolakkan dengan 7 darab 2 square root 2. Awak akan dapat 14 square root 2. And then tambahkan dengan 5 darab 3, 15 square root 2. And then okay, 5 square root 2 ni jangan confuse jangan tiba-tiba pening ke apa ke. Dia ibarat 5 square root 2 didarabkan dengan negatif 2 square root 2. So 5 darab dengan negatif 2 dapat negatif 10. 2 square root 2 darab dengan square root 2, awak akan dapat 2. So dapatlah negatif 20. So dekat sini negatif 20. And then kita selesaikanlah, which is kat sini nombor dengan nombor yang ada square root dengan square root. So 21 tolak 20. So awak akan dapat kat sini 1 lah. And then negatif 14A tambah dengan 15A. Hutang RM14, bayar 15. So awak akan ada lebih square root 2. So H
Tapi soalan cakap apa kat sini? Dia minta kita selesaikan in terms of ini dan tambah dengan square root B. So selesailah. This is your final answer. Okay. So hopefully you get the idea lah how to solve it. So sebab benda ni is just algebra punya solution lah. Tak ada issue yang complicated or anything. Okay. So let's move to soalan seterusnya. Okay, so jom kita tengok soalan nombor 5 pula. Soalan nombor 5 ni dia adalah soalan quadratic function which is chapter 2 daripada form 4. Okay, so apa kita nak tengok kat sini, dia beritahu diberi bahawa satu garis lurus y sama dengan mx tolak m bersilang dengan lengkung y sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 3 pada dua titik yang berbeza. Cari julat nilai bagi m. Okay, so this one dekat sini, dekat dalam chapter ni, apa yang awak kena tahu is benda yang paling penting di part kat sini lah. Dia bagi tahu garis ni bersilang dengan garis ni. Lepas tu dia bagi tahu dia bersilang pada dua titik yang berbeza. Maksud dia apa dekat sini? Dia bersilang, ibaratnya kita ada garis lurus. So dia bersilang pada dua titik yang berbeza. So titik dia adalah titik dekat sini dan titik dekat sini. Itu maksud dia. So bila dia cakap macam tu, awak terus kena alert yang kita ada belajar dalam chapter ni 3 benda ni. Bersilang pada dua titik yang berbeza. Ni maksud dia. Bersilang pada dua titik yang sama ataupun bersilang pada satu titik sahaja. Ataupun tidak bersilang langsung. Tu ada 3 benda kat sini yang kita kena alert. So, kalau bersilang pada dua titik yang sama, dua titik yang berbeza, dia adalah B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Kalau dia bersilang pada titik yang sama, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Kalau dia tak bersilang, maksudnya dia lebih kecil daripada kosong lah. So, B kuasa 2 tolak 4 AC less than 0. Okay. So kalau dekat soalan ni dia dah bagi tahu dua titik yang berbeza. So kita kena pakai yang this one. Okay. So now apa yang kita nak buat lepas tu is dia bagi tahu dekat sini garis lurus ni bersilang dengan lengkung yang ni. So maksudnya dekat sini bila dia bersilang, y dekat sini adalah sama dengan y dekat sini. So diorang ni adalah boleh disama dengankan. Maksud dia macam ni. mx tolak m sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 3. So yang ni bila dia sama, kita kena jadikan dia sebagai kuadratik lah. So samakan dia dengan kosong. So bawa semua sebelah sini pergi sebelah sini. Sebab x square kita dah positif, so senang. So saya bawa sebelah sini yang ke sebelah sini instead of yang ni pergi sana. Okay. So jadi kosong sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3x tolak mx tolak 3 tambah m. Okay, so dekat sini kita boleh groupkan dia. Sebab kita nak bagi ada ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Nak bagi ada bentuk macam ni je. So factorizekan lah. Kita akan dapat dekat sini kosong sama dengan 2x kuasa 2 tambah 3 tolak m x tolak 3 tambah m. Okay. So now baru kita identify kita punya A, B dan C. So ini adalah kita punya A, ini kita punya B, ini kita punya C. So kita punya A, B, C. So masukkan dalam kita punya equation dekat sini lah. Okay. So gantikan. Sebab dia dah bagi tahu pada dua titik yang berbeza kan. So kita just gantikan. Kita akan dapat dekat sini 3 tolak m kuasa 2 tolak 4. A kita adalah 2. C kita adalah negatif 3 tambah m. Lebih besar daripada kosong. So kembangkan, kita akan dapat dekat sini 9 tolak 6m tambah m kuasa 2. And then tolak 8, kita buat satu-satu. Negatif 3 tambah m lebih besar daripada kosong. Susun balik m kuasa 2 tolak 6m tambah 9 negatif positif 8 darab 3 24. Negatif positif negatif 8 darab m 8m. Simplifikan, kita akan dapat dekat sini m kuasa 2
tolak 14M. And then kita akan dapat dekat sini 9 campur 24 tambah 33 lebih besar pada kosong. So this one tekan kuadratik macam biasalah. And then finally awak akan dapat jawapan M sama dengan 3, M sama dengan 11. So kita revert balik. M tolak 3, M tolak 11 lebih besar pada kosong. Alright, so now kita nak buat apa? So now disebabkan kita ada dua titik yang berbeza, dua nilai M. So kita kena justifikan dekat mana yang kita boleh tentukan kita punya julat. Okay, so this is your straight line. And then this is your graph lah, which is awak punya graph. Okay, so from here kita dah ada dua kan, 3 dengan 11. So dekat sini adalah 3, dekat sini adalah 11. Sebab dia garis masa. Okay, so maknanya kat sini kita ada 3 kawasan lah, which is kat sini, kat sini. So ini maksudnya kawasan. So dekat kawasan sebelah sini, cari nombor yang senang untuk kita gantikan. So kan daripada kawasan sini, nombor menurun lah, lebih kecil pada 3. So maknanya kita boleh ambil nombor yang terdekat adalah nombor 2. So di antara 3 dan 11, nombor yang senang kita boleh ambil nombor 4 lah. Sebab dia just di antara. And then last one is nombor 12 kat sini. Actually awak boleh ambil apa-apa nombor, tapi fikir nombor yang paling senang dan paling dekat lah. Sebab 3 dengan 11 awak boleh ambil nombor 10, tapi nanti bila awak gantikan, dia akan jadi complicated. Ambil nombor yang kalau boleh kecil dan senang. Alright. So now, buktikan nombor-nombor ni, nombor-nombor ni, masukkan dekat tempat M dalam ni, betul tak dia lebih besar pada kosong? Contoh, test. So maksudnya kat sini kita akan dapat 2 tolak 3. And then 2 tolak 11. So dapat jawapan 2 tolak 3, 2 tolak 11. So kita dapat positif 9. So positif 9 maksudnya dekat sini dia lebih besar pada kosong. Kan dia lebih besar pada kosong. So dekat kawasan sini, masuklah apa-apa nombor sekalipun, dia akan dapat nilai positif. Sebab lebih besar pada kosong. So kawasan sini yang kita nak. So maknanya dekat kawasan ni yang kita nak. Kawasan ni kita dah ambil lah, sebab dia memenuhi syarat yang ini, lebih besar daripada kosong. And then kita test pula 4 tolak 3, 4 tolak 11. So kita akan dapat negatif 7. So negatif, bila kita dapat negatif, dia tak memenuhi syarat yang ni. Sebab negatif kan lebih kecil daripada kosong. So kawasan ni kita tak nak. Kita tak boleh ambil lah, sebab dia tak memenuhi syarat yang ni. Next one is 12 tolak 3, 12 tolak 11. Kita akan dapat dekat sini positif 9. So dia memenuhi syarat yang ini. So kita ambil lah kawasan ni. So maknanya kita punya julat dia berada di antara M tu lebih kecil daripada 3 dan M tu lebih besar daripada 11. Sebab ini yang kawasan yang kita nak. So M tu lebih kecil daripada 3, M lebih besar daripada 11. So itulah julat kita. M lebih kecil daripada 3, M lebih besar daripada 11. So itulah jawapan dia. Let's move to soalan seterusnya. Alright, so jom kita tengok soalan nombor 6. So soalan nombor 6 ni dia bagi tahu yang seorang pemain golf memukul bola golf 3 meter di sebelah kiri lubang A. Okay. And then locus bola golf itu diberi oleh inilah equation ini dengan keadaan PQ adalah pemala dan X ialah sesaran mengufuk, which is horizontal line. Bola golf dipukul dari lubang A. Bola golf itu jatuh ke padang semula pada jarak 10 meter ke kanan dari tempat bola itu dipukul. Okay. So situation dia first kali, sebelum tu kita kena tahulah ini berada dalam chapter apa. So selepas saya baca and then saya alert yang ini adalah daripada chapter 2 form 4, which is fungsi kuadratik. Okay, so now dia cerita dekat sini. First, daripada lubang A, seorang pemain golf memukul bola golf 3 meter di sebelah kiri lubang A. So imagine yang kita ada satu straight line ni,
Ni lubang A, dia ke kiri 3 meter. So maksudnya dia berada dekat part CX ni. Ini kat belakang lah, which is negative 3. Okay. And then dia bagi equation yang ni. Lepas tu dia bagi tahu balik bola golf itu jatuh ke padang semula pada jarak 10 meter ke kanan dari tempat bola itu dipukul. So daripada negatif 3 ni, lubang A ni negatif 3. So dipukul sampai dekat sini. Pada jarak total ni 10 meter lah, which is sini negatif 3, sini adalah 7. Okay. So let's try to sketch kita punya graph. Nak bagi nampak detail lah. Ini adalah kita punya garis. Okay. And then kalau awak tengok dekat sini, kalau awak faham betul-betul chapter ni, dia menunjukkan nilai A kat sini negatif. So kita punya graph adalah graph sedih. Alright, graph kita macam ni lah. So okay, and then kita punya straight line like this. Sekejap, kat sini. Sebelum tu saya tanda kat sini negatif 3. Kat sini, so kita punya jarak tadi 10 kan. Sini pergi sini 10 meter. Alright, so 10 negatif 3. So dekat sini dia akan jadi kosong lah. Dekat sini, yes, anggaran lah. Kat sini akan jadi kosong. So kosong, balance dia kat ujung ni adalah 7 lah. Kat sini balance dia 7. Okay, so apa lagi yang kita boleh ambil? So that's all lah. Itu je info yang kita ada daripada soalan ni. So maksudnya kat sini side of the whole A kan. So dia pukul daripada sini, dia pukul, dia jatuh kat sini dengan jarak 10 meter. Okay. So and then soalan A dia minta apa? Dia kata cari nilai P dan juga Q. So meaning to say, kita dah macam almost selesaikan soalan ni lah sebenarnya. Maknanya kat sini awak dah tahu 2 titik. Kat sini negatif 3, kat sini 7. So awak dah tahu 2 ni. So ini adalah kuadratik. Kalau awak tengok dekat sini, ini adalah fungsi kuadratik. So awak boleh buat dengan cara yang terbalik. Kan selalunya kita buat, kita kira kuadratik bla bla bla, and then kita dapat jawapan X sama dengan apa, X sama dengan apa. So kita terbalikkan dia sama dengan kosong. Kan selalu kita buat macam tu. So dengan cara yang ni, kita pun boleh buat juga benda yang sama. So maksud saya, kita tahu yang kita punya X adalah sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 7. So kita selesaikan, kita buat cara yang terbalik supaya kita dapat balik equation kuadratik kita. So now dia akan jadi X tambah 3 X tolak 7 sama dengan kosong. And then kita kembangkan lah. So kita kembangkan dekat sini. X kuasa 2 tolak 7X tambah 3X tolak 21 sama dengan kosong. Selesaikan. X kuasa 2 tolak 4X tolak 21 sama dengan kosong. Alright. So kita diberi equation dekat kita yang ni. So kita kena alert. Equation dia adalah fx sama dengan negatif 1/2 x kuasa 2 tambah px tambah 2q. Okay, so now equation yang kita dapat adalah x square saja. So kita kena bagi ada negatif 1/2 kat sini. So diharapkan semua ni dengan negatif 1/2. So kita akan dapat kat sini negatif 1/2 x kuasa 2 and then negatif 1/2 darab dengan negatif 4, awak akan dapat dekat sini positif 2x. So negatif-negatif dapat positif 21/2 sama dengan kosong. Lepas tu kita compare lah. So compare mana? Kita compare ni. X ni adalah P, 2Q ni adalah ni. Okay, dia nak cari ni, dia suruh kita cari nilai P dan juga Q. So P automatik kita boleh dapat 2 lah, sebab kita compare terus kan, bandingkan. So 2Q sama dengan 21/2. So Q akan sama dengan 21/4.
So kita menjawab lah soalan tu. Ini bagi saya ni cara yang saya nak applykan konsep matematik model lah dalam soalan ni, tanpa kita menggunakan knowledge chapter ni banyak sangat. Cuma apa yang susah dia kat sini is kalau awak tak dapat idea kat sini, so awak tak boleh nak proses dekat sini lah. Alright. So next, soalan B dekat sini dia beritahu cari ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola golf. Maksudnya dia suruh cari dekat sini ketinggian. So ketinggian maksimum berapa? Maksudnya dari kosong sampailah maksimum kat sini berapa? So dia nak cari nilai Y lah dekat sini. Okay, as we know, yang kalau nak cari tinggi dekat sini, kita kena tahulah dia punya tengah-tengah ni berapa kan. Supaya kita dapat nilai X kat sini, masukkan dalam equation ni, untuk X, kita akan dapatlah Y. That's the meaning of that lah. Sebelum tu, kita gantikan dululah kita punya P dan Q dalam kita punya equation. Ataupun kita dah siap-siap tahu kat sini. Meaning to say, untuk soalan B, kita dah dapat dekat sini, Fx, ia akan sama dengan negative 1/2x kuasa 2 tambah 2x tambah 21/2 sama okay. So dekat sini apa yang kita nak kena buat is cari dulu paksi simetri. Find axis symmetry. Sebab bila kita tahu x yang kat tengah-tengah ni, barulah kita boleh cari dekat sini. Sebab ini adalah titik maksimum dia. Okay. So nak cari paksi simetri macam mana? Tambahkan kiri dan kanan bahagi 2. Nak cari tengah-tengah. So maknanya negatif 3 tambah 7/2. So 4/2 kita dapat 2 lah. X kat sini adalah 2. So bila X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? So gantikan balik X tu sama dengan 2 ni dalam ni. So dekat dalam setiap X ni, and then awak akan dapat nilai. So F2 akan sama dengan negatif 1/2 2 kuasa 2 tambah 2 2 tambah 21/2. So F2 ni adalah Y lah. So Y akan sama dengan 25/2. So dia minta dekat sini ketinggian maksimum. So maximum height dia adalah 25/2. So Y dekat sini adalah 25/2. Alright. Okay. So kita tengok pula soalan yang seterusnya.